nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bebuihlah kali ini pas nak jawab soalan ni. Memang sampai hujung dunia pun susah mau jawab. Apa tidaknya sudah kantoi habis. Bakal lagi terpaksa kumpul wang tin Milo Derma untuk membantu MP kali ini kerana kena saman. Sekarang PAS kena jawab soalan ini. Kenapa tiada pemimpin PAS yang tampil mempertahankan Siti Mastura? Kenapa agaknya tiada pemimpin PAS yang mengeluarkan kenyataan mempertahankan Mastura ini? Siti Mastura ini yang telah disaman oleh Lim Guan Eng. Setelah 48 jam habis tempoh masa untuk mengeluarkan bukti, sekarang sudah disaman. Lim Guan Eng sudah pun ambil tindakan undang-undang. Tapi sampai sekarang belum ada lagi kenyataan yang mempertahankan Mastura. Kenapa? Mana Tok Guru Hadi Awang? Mana Tuan Ibrahim? Mana Sanusi? Mana? Kenapa diam-diam? Kesianlah Siti Mastura ni. Seorang pemimpin amanah, seorang pemimpin pemuda amanah mempersoalkan kepimpinan PAS yang dilihat terus membisu di saat Siti Mastura Muhammad sekarang ini dihujani oleh kecaman bertali arus. Katanya pengerusi DAP Lim Guan Eng telah pun memulahkan tindakan undang-undang terhadapnya. Namun sampai sekarang masih tidak ada kedengaran sebarang usaha untuk membela Mastura atau paling tidak menyediakan hikmat guaman kepadanya, kata Exco Pemuda Amanah Azhar Rahman dalam kenyataannya. Sampai pada 9.36 minit pagi tadi 11 November daripada Malaysia Kini punya artikel ini, nampaknya belum ada lagi kenyataan. Menurut pemimpin pemuda amanah ini, belum ada kenyataan yang mau mempertahankan Siti Mastura. Kenapa? Mengaku salah kah? Atau memang tak boleh buat apa-apa dah? Reda saja kah? Azhar berkata kepimpinan PAS sepatutnya sama ada mengeluarkan kenyataan menyokong Mastura, terutama di saat dia diasak oleh pemimpin DAP ini, atau membuat permohonan maaf bagi pihaknya jika merasakan dakwaan tersebut tidak berasas. Katanya gunakan sajalah alasan yang kenyataan dia itu kononnya telah dimanipulasi atau diambil di luar konteks, seperti yang biasa dilakukan oleh PAS apabila serangan lawan supaya serangan daripada pihak lawan dapat dikurangkan. Pemimpin PAS tidak perlulah membiarkan Mastura kaitan begitu kelihatan dungu begitu. Apalagi dia sebagai pemimpin muda, wanita muda yang kuat mempertahankan kepimpinan PAS setiap masa, katanya lagi. Semalam Lim Guan Eng memaklumkan telah pun melantik peguam Sankara Narayanan Nair untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap Siti Mastura. Ia selepas Siti Mastura tidak setelah dia tidak mengemukakan bukti pertalian keluargaan di antara Lim Guan Eng dengan pemimpin komunis Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bon Hua dan Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew dalam tempoh 48 jam. Siti Mastura telah membuat dakwaan itu dalam satu program PAS di Kemaman pada Terengganu pada 4 November yang lalu. Selain Chin Peng dan Lee Kuan Yew, dia juga telah mendakwa Guan Eng dan bapanya Lim Kit Siang mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP yang termasuklah seperti Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok, Nep Presidennya, Nep pengerusinya Nga Koming, dan Teresa Kok serta Ngeh Koham. Dakwaan itu telah mengundang kecaman pelbagai pihak, termasuk menjadi bahan sindiran di media sosial. Ini salah siapa? Salah sendirilah. Tidak dapat buktikan, memang salah sendirilah. Kalau ada bukti, lain ceritanya. Tapi sekarang tak ada bukti, ada jadilah bahan meme.
Jangan sindiran di media sosial. 2 hari lalu pemimpin DAP juga membuat laporan polis terhadapnya dengan menyifatkan bahwa dakwaan itu sebagai tidak berasas, fitnah, palsu, dan berniat jahat. Jadi harap-harap pemimpin DAP dapat tampil mempertahankan Siti Mastura. Kesian dia ini dibiarkan dungu begitu saja. Kata pemimpin daripada Parti Amanah. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Ugut dan Sogok. Muhyiddin patut cermin diri. Ugut dan Sogok, Muhyiddin patut cermin diri. Itu kata siapa? Puan Zarkarshi. 10 November, Malaysia kini. Seorang pemimpin UMNO meminta supaya pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin supaya mencermin diri sendiri sebelum beliau mendakwa kononnya 4 ahli parlimen bersatu ini yang telah menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diugut dan disogok. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO iaitu Muhammad Puan Zarkarshi membangkitkan pertanyaan kepada Mahyadin Mak Yassin, bekas Perdana Menteri itu, siapa sebenarnya yang menggunakan kaedah ugut dan sogok? Siapa? Cermin diri sebelum cakap. Sekarang trending SD. SD maksudnya sedar diri. Muhyiddin patut cermin diri katanya. Siapa yang guna kaedah ugut dan sogok? Semua ahli parlimen UMNO yang keluar parti pada tahun 2018 yang lalu dan telah masuk 2019 telah jadi menteri. Kata beliau, semua dapat jawatan. Tok Pa iaitu Mustafa Mohamed, Dr. Latif Ahmad, Iqmal Hashim Abdul Aziz, Mas Ermiyati Samsudin, Hamzah Zainuddin, Dr. Nur Azmi Ghazali dan Sabudin Yahaya. Semua dapat jawatan. Pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Tengku Adnan Mansur, Ahmad Zahid Hamidi, Syaril Samad, Aziz Rahim, mereka pula diugut dengan puluhan tuduhan. Mereka tidak lari. Itu kata Puan Zarkarshi. Kemudian kata Puan Zarkarshi lagi, tanyalah kepada Tok Pa dan Hamzah Zainuddin, kenapa lari? Takut didakwa. Peruntukan punya hal pun boleh lari. Ini semua kerana mereka tidak ada jati diri. Katanya dalam satu hantaran Facebook pada hari ini. Kata mereka tak bermaruah. Yang sekarang sokong Anwar itu kata tak bermaruah. Kenapa yang dulu ini bermaruah? Hamzah Zainuddin kena jawablah. Jawab. Jangan tak jawab. Tok Pa, sila jawab. Malam tadi Muhyiddin dilaporkan berkata, Bersatu akan membuat laporan polis dan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam masa terdekat berhubung tindakan 4 ahli parlimennya yang telah menyokong Anwar. Muhyiddin berkata pihaknya mendapat maklumat bahawa adanya terdapat unsur ugutan serta sogokan bagi menarik ahli parlimen supaya memberi sokongan. Presiden Bersatu itu berkata pihaknya telah pun mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimennya untuk menyokong kerajaan perpaduan. Katanya kita sudah kumpulkan semua maklumat. Contohnya dalam kes ahli parlimen Gua Musang, iaitu dia beritahu dalam mesyuarat Bersatu Kelantan yang lepas dia dapat tawaran di waktu itu dan dia menolak semuanya. Tapi 3 hari selepas itu dia umumkan keputusan sokong sana kerajaan. Dan kita syak ada perkara-perkara berlaku yang mungkin melanggar undang-undang dan data ini kami akan kumpul. Katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu pada waktu itu. Jadi sekarang Muhyiddin kena jawab pula dakwaan daripada Puan Zarkarshi ini, yaitu ugut dan sogok. Muhyiddin kena patut cermin diri dulu sebelum berkata apa-apa. Dia siap pula senaraikan nama. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO ini iaitu Puan Zarkarshi siap memberikan nama lagi untuk ditanya. Pertama, dia bagi nama Tok Pa, Mustafa Mohamed. Kedua, dia bagi nama Dr. Latif. Ketiga, dia bagi nama Iqmal Hashim, Mas Ermiyati, Hamzah Zainuddin, Dr. Nur Azli dan
Sabudin Yahya. Semua mereka dapat jawatan selepas sokong ikut Muhyiddin. Lepas itu dia juga kata Najib Razak, Kunan, Zahid Hamidi, Sahril Samad, Aziz Rahim, pula semuanya diugut dengan puluhan tuduhan, tapi mereka tak lari. Jadi itu kata buat Zarkashi. Malah dia suruh tanyalah pada Tok Padan Hamzah, kenapa lari? Takut didakwa. Betul atau tidak? Kita tidak pasti, tapi itulah yang disebut oleh Puan Zarkashi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye.